Baiklah, seterusnya kita ke Sarawak. Fokus dari Bumi ke Nyalang hari ini ialah berkaitan penubuhan tabung amanah. Perinciannya bersama Buma Wijen di sana. Silakan Buma. Ya, Tika, terima kasih. Kerajaan Sarawak yakin cadangan menubuhkan tabung amanah atau Trust Fund melibatkan peruntukan yang disalurkan Kerajaan Persekutuan bagi projek-projek di negeri ini dapat mengurangkan birokrasi. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng berkata mekanisme itu penting untuk memastikan projek-projek di Sarawak dapat dilaksanakan dengan lebih teratur. Dan saya yakin bahawa ini akan birokrasi akan tidak begitu tebal sekali. Actually, what is important is empowerment. You beri empowerment ataupun devolution of power. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata demikian kepada pemberita di Kuching selepas majlis perasmian Seminar Falak Peringkat Kebangsaan 1444 Hijrah 2022 Masihi bersempena sambutan Jubli Perak Jabatan Mufti Sarawak di Pusat Penerangan Islam Sarawak. Ditanya tentang perbincangan bersama 4 Menteri Kabinet Persekutuan daripada Gabungan Parti Sarawak GPS semalam, beliau berkata pertemuan julung kali selepas dilantik pada Jumaat lepas itu adalah bagi berkaitan perkara Perjanjian Malaysia 1963 atau MA63 untuk diselesaikan dalam tempoh 1 bulan. Menurut Premier, semasa pertemuan itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang mengetuai kunjungan juga dimaklumkan tentang beberapa perkara yang boleh diselesaikan dalam tempoh sebulan dan sebaliknya yang memerlukan proses perundangan. Beberapa masalah yang boleh diselesaikan dalam masa 1 bulan. Ada pula yang ada hubung kait dengan perundangan yang saya rasa tak dapat diselesaikan dalam masa tempoh 1 bulan. Semalam, Premier bersama-sama beberapa barisan Kabinet Negeri menerima kunjungan hormat daripada Wakil GPS di Peringkat Persekutuan yang diketuai oleh Datuk Seri Fadilah. Turut melakukan kunjungan hormat ke atas Premier adalah Menteri Kerajaan Datuk Seri Alexander Natalinggi, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri dan Menteri Perpaduan Datuk Aaron Agodagang. Manakala Menteri Pelancongan Datuk Seri Tiong King Sing tidak dapat menghadirkan diri dalam kunjungan itu berikutan tugas berkaitan kementerian tersebut. Sarawak bakal mengadakan sambutan ambang Tahun Baru 2023 pada 31 Disember ini di tebingan Kuching. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sambutan yang kembali diadakan setelah 2 tahun tidak dianjurkan adalah untuk meraihkan kejayaan Sarawak sepanjang tahun 2022, termasuk industri pelancongan yang berjaya melepasi sasaran ketibaan pelawat ke negeri ini. Bertemakan Let's Celebrate Together, pengunjung akan dihiburkan dengan persembahan seni dan hiburan antara lain oleh artis popular tanah air seperti Dato' Awi, Dato' Aisyah, The Crew, kumpulan tarian hip-hop, kumpulan gerini tari limbang dan The Little Bird Dion Dios. Bercakap dalam siaran media di Kuching hari ini, menteri itu mendedahkan acara kemuncak sambutan merupakan persembahan bunga api. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng dijadual menyertai warga Sarawak pada sambutan tersebut. Warga Jabatan Penyiaran Negeri Sarawak RTM disaran supaya memanfaatkan keunikan dan kepelbagaian etnik di Bumi Kenyalang. Pengarahnya Nazrul Hakim Muhammad Noh berkata, ia dapat diterap menerusi program-program terbitan yang dirancang bagi tahun hadapan. Ujar Nazrul Hakim, kepelbagaian etnik di Sarawak ini merupakan tunjang kekuatan RTM Sarawak yang dapat dikongsikan kepada pendengar dan penonton. Justru beliau yakin intipati pelan strategik ini berupaya mempertingkat hala tuju RTM Sarawak selaras dengan saranan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk menyebarkan perkara yang benar, sahih dan tepat. Program-program RTM Sarawak, kita telah melihat dari pelbagai sudut. Dan kepelbagaian etnik di Sarawak ini merupakan satu unsur dan tunjang kepada kekuatan RTM Sarawak itu sendiri. Jadi kita kena guna dan harus kita ambil peluang ini untuk menonjolkan apa yang ada di Sarawak. Itu paling penting. Untuk tahun 2023
mereka, itulah sasaran kita. Tambahnya, beberapa program di RTM Sarawak juga perlu ditambah baik seiring dengan kehendak penonton dan pendengar serta kemajuan teknologi terkini. Nasrul Hakim ditemui pemberita selepas merasmikan program A Night in Oil Town anjuran RTM Miri, iaitu penghargaan kepada petugas-petugas sepanjang tahun terutama pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Baik, saling hormat menghormati dan mempunyai kepelbagaian budaya serta agama merupakan satu daripada tunjang kepada keharmonian dan perpaduan yang dinikmati semua penduduk di Malaysia, termasuk Bumi Kenyalang. Ikuti laporan yang disediakan wartawan Catherine Igang tentang perpaduan di Miri, Sarawak. Terletak 13 km dari pusat Bandaraya Miri, lokasi gereja The Good Shepherd terletak berhadapan sebuah kompleks beli belah yang juga bersebelahan dengan Masjid Anaim Lutong mempamerkan hubungan erat yang sekian lama terjalin. Bangga menjadi pemastautin Sarawak, Imam Satu Masjid Anaim Lutong, Ustaz Muhammad Zulkifli Muhammad Adenan berasal dari Terengganu, teruja menjadi ahli keluarga dan masyarakat berbilang kaum dan agama di negeri ini selepas bermastautin di Miri kira-kira 25 tahun. Toleransi di antara khususnya daripada pihak masjid, masyarakat Islam dan juga gereja dan juga secara umum masyarakat di sini, alhamdulillah toleransi yang baik dan dari sudut kerjasama kalau lihat di kawasan depan tu dia ada parking. Jadi setiap hari Jumaat maka pihak masjid akan gunakan parking dan pada hari Ahad pihak church akan gunakan parking. Kita kongsi bersama. Persefahaman yang baik juga dilihat menerusi perkongsian tempat letak kereta apabila waktu bersembahyang, iaitu setiap hari Ahad dan Good Friday bagi penganut Kristian di gereja The Good Shepherd dan sembahyang Jumaat atau Hari Raya bagi penganut Islam di Masjid Anaim Lutong. Malah dalam pada itu, kestabilan politik, ekonomi dan keharmonian juga telah menarik lebih ramai pelancong luar negara termasuk pelajar memilih untuk melanjutkan pengajian di institusi swasta. Bagi penuntut Universiti Curtin Malaysia yang berasal dari Zimbabwe, asli Capani, teruja berkongsi kepelbagaian budaya di Bumi Kenyalang sejak 4 tahun lalu. I have enjoyed it. It's been interesting to see people from different cultures and yours. Got to learn a lot. I think the first time I ever learned about culture was during iFest, where there were people like modeling their cultural attires, and the one that resonated with me the most, or the one that I loved the most, was I think the Iban culture. Manakala bagi Tendai Mizi dari Zimbabwe yang telah menamatkan pengajian dalam sarjana perniagaan antarabangsa kini menjadi salah seorang tenaga pengajar di institusi yang sama. As an international, it was quite daunting at first when I came because I thought it would be one of those, being a different person in a different place, people would be a bit skeptical or shocked to you. But I found that most, if not all, Sarawakians that I've interacted with or that I've seen are very friendly and very welcoming. So it's been fun. Justru amat elok dikatakan bahawa persefahaman antara kepelbagaian kaum adalah simbol perpaduan yang telah terjalin sekian lama hendaklah diperkukuhkan ke arah kemajuan negara ini. Dengan semangat perpaduan yang tinggi dan sikap saling hormat menghormati antara satu lain walaupun berbeza agama, kaum dan budaya, namun keharmonian di Sarawak ini tetap dikekalkan dengan sikap dengan semangat perpaduan yang jitu di antara masyarakat yang berbilang kaum. Catherine Igang, Miri, Sarawak. Baik, Sarawak Energy telah melancarkan pod amfibia dan reptilia pertama Sarawak, iaitu pendekatan inovatif untuk pemeliharaan yang juga kemudahan pemeliharaan ex situ yang pertama seumpamanya di Malaysia. Ia sebagai sebahagian daripada tumpuan dalam membangunkan sumber tenaganya secara bertanggungjawab dan mampan selain meminimumkan potensi bahaya kepada masyarakat dan alam sekitar.
Dalam satu kenyataan, Sarawak Energy memaklumkan bahawa kemudahan penternakan biosecurity itu akan menempatkan 7 spesies yang menjadi perhatian, terutamanya dari kawasan projek tenaga di Sarawak bagi tujuan penyelidikan. Ia turut menempatkan sebanyak 50 amfibia dan reptilia sebelum dilepaskan ke tapak pengenalan semula alternatif yang telah dikenal pasti. Kemudahan ini juga termasuk terarium yang meniru habitat semula jadi amfibia dan reptilia yang diselamatkan dan persediaan inovatif untuk tujuan pemantauan. Selain daripada itu, pot tersebut juga akan menempatkan Trophidiferous sabi atau baleh water skink, nama spesies baru yang hanya ditemui di kawasan Baleh Kapit. Ia ditemui semasa kajian hidupan liar untuk projek empangan hidroelektrik Baleh. Majlis pelancaran disempurnakan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Sarawak Energy, Datuk Syarbini Suhaili. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Salam perpaduan. Kita kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Atikah, silakan. Terima kasih Boba untuk perkembangan dari Sarawak.